Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Mani FM. Setiap jam 6 petang akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Mani FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Anda boleh menyimpan live FB tersebut dan boleh mengulangi kembali mengikuti pembicaraan dalam soal agama. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Pembicaraan rukun iman yang ke-6. Slot yang ke-16 mengguna pakar kitab Safinatun Najah edisi Jawi muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia, dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Ta'ala. Baiknya adalah takdir Allah, baik beriman seseorang, melakukan ketaatan seseorang adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jahatnya, jahat kekufuran, kufur seseorang dan melakukan maksiat oleh seseorang adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala, muafakah dengan ilmu, dan qadar yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Jadi di rukun iman yang ke-6 2 pegangan. Pegangan yang pertama, perkara baik dan jahat datang dari qada Allah. Pegangan yang kedua, perkara baik dan jahat datang daripada qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya masih lagi membicarakan pembicaraan berkaitan dengan qada. Pegangan yang pertama daripada 2 pegangan pada rukun iman yang ke-6. Qada, kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala, muafakah dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih lagi membicarakan berkaitan dengan perkara baik dan perkara jahat. Kemudian saya pergi kepada apabila jelas di tajuk rukun iman yang ke-6, perkara baik, beriman dan melakukan ketaatan seseorang datang dari qada Allah. Perkara jahat, kufur dan maksiat seseorang datang dari qada Allah. Maka jelas akidah ahli sunnah wal jamaah, qada Allah
akan perkara baik, qada Allah akan perkara jahat, qada Allah serta dengan redha Allah Subhanahu wa taala tidak berlaziman. Jadi selok yang ke-15 minggu lepasnya saya sudah membicarakan berkaitan dengan di sisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Adapun di sisi Mu'tazilah, qada Allah dan redha Allah berlaziman. Itu di sisi pegangan Mu'tazilah. Yang mana pegangan Mu'tazilahnya, qada Allah Subhanahu wa taala serta dengan redha Allah dan suruh Allah berlaziman. Sebab Mu'tazilah berpegang Allah Subhanahu wa taala hanya mengqadakkan perkara baik serta Allah redha akan perkara baik yang Allah qadakkan serta Allah suruh akan perkara baik yang Allah Taala qadakkan. Sebaliknya Mu'tazilah, perkara yang jahat, kufur dan maksiat yang Allah tidak redha, yang Allah tidak suruh, Allah tidak qadakkan. Ini akidah Mu'tazilah. Yang khilaf ulama akidah Mu'tazilah ini sama ada akidah ni kafir ataupun akidah yang fasik lagi mubtadi', akidah yang berdosa besar, akidah yang bid'ah. Ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah dengan dalil Al-Quran dan hadis yang jelas yang sudah dibicarakan pada selok-selok yang terdahulu, berkaitan dengan dalil Al-Quran dan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang pendengar boleh mengulangi kembali hak selok-selok yang terdahulu, hak pembicaraan rukun iman yang ke-6, yang mana sidang pendengar memaklumi kitab Safinatun Najah, kitab fiqh. Cuma dia awali dengan pembicaraan rukun Islam dan rukun iman. Jadi sebelum pergi kepada pembicaraan fiqh, saya ambil kesempatan terlebih dahulunya untuk menekan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Sebab kalaulah ke-6 rukun iman, terutama rukun iman yang ke-6, tidak dipegangi dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, fiqh kita comel macam mana sekalipun, sembahyang kita comel macam mana fiqh sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya sebelum memasuki pembicaraan fiqh dalam kitab Safinatun Najah, saya nak memperkemaskan, nak memperhalusi hak berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, yang selok minggu ini adalah selok yang ke-16. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, dalil Al-Quran jelas, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, perkara jahat qada dan qada Allah. Mana dalilnya? Sidang pendengar kena kembali kepada selok-selok yang terdahulu. Jadi ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, perkara jahat qada dan qadar Allah. Jadi baik dan jahat qada dan qadar Allah, bererti qada Allah serta dengan redha Allah tidak berlaziman. Perkara baik Allah Ta'ala qadakan serta Allah redha. Perkara jahat, kufur dan maksiat Allah qadakan, Allah tentukan pada azal, tetapi Allah tidak redha sama sekali akan perkara yang jahat, kekufuran dan kemaksiatan. Kalau Allah tidak redha akan kekufuran dan kemaksiatan, kenapa Allah qadakan? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya akan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, kamu yang akan ditanya pada hari akhirah. Perkara jahat, kufur dan maksiat pasti Allah tidak redha.
Tapi kenapa Allah qadakan barang Allah tidak redha? Kita tidak nak persoal akan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab qada dan qadar ini, selepas daripada kita perinci secara satu, kita faham, kita pegang, ada hak dia yang kita tak boleh nak usul, nak korek. Hak Nabi kata, fa'amsiku, Nabi kata. Tahan diri kamu daripada nak usul, nak tanya, nak korek. Hak berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum nak berhenti, tahan diri, kita terlebih dahulu kena memperhalusi satu-satu berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Faham? Pegang. Lepas tu, jangan duk soal. Kenapa begitu? Kenapa begini? Fa'amsiku, tahan diri kamu. Perkara jahat, kufur dan maksiat, pasti Allah tidak redha. Dan kalau Allah tidak redha, kenapa Allah qadakan? Jangan tanya pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti kita berpegang segala perkara yang diqadakan oleh Allah ada hikmahnya belaka, tidak sia-sia. Setakat tu sahaja. Sekalian perkara yang diqadakan oleh Allah, baik ataupun jahat, kita berpegang ada hikmah. Allah tidak qadakan satu-satu perkara sia-sia. Apakah hikmah Allah Ta'ala mengqadakan perkara jahat? Hikmah hanyalah Allah yang mengetahui. Itu adalah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada hak dia. Dalam bab qada dan qadar ini bukan tidak boleh bertanya. Tapi ada hak dia. Siapa dia hak di sempadan dia, berhenti. Setakat tu sahaja. Tapi biasa dalam bab qada dan qadar ini, dia tidak timbul banyak pertanyaan. Dia cuma faham, pegang. Faham, pegang. Begitu je. Nak tanya-tanya tu sebab takut kita sudah melanggari hak sempadan. Jadi hak dilarang oleh Nabi SAW. Jadi perkara baik Allah qadakan serta Allah redha. Perkara jahat Allah qadakan serta Allah tidak redha. Kemudian selok minggu lepasnya, saya pergi pula kepada dalam kehidupan kita sekarang di dunia. Ada yang Allah qadakan kejayaan dan Allah qadakan kegagalan. Dalam kehidupan kita ni, hak tadi bicara baik iman dan ta'ah qada Allah. Jahat, kufur dan maksiat qada Allah. Jadi qada Allah dan redha Allah jelas tidak berlaziman. Hak baik Allah qada serta redha. Hak jahat Allah qada tetapi Allah tidak redha. Jadi kita pergi pula kepada kejayaan seseorang di dunia, kegagalan seseorang di dunia adalah datang daripada qada Allah. Sebab rukun iman yang keenam, sekalian perkara yang berlaku. Khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Itu ada dalam riwayat hadis Nabi SAW. Perkara baik, perkara jahat, perkara manis, perkara pahit, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kejayaan adalah perkara yang manis, kegagalan adalah perkara yang pahit. Jadi kita mati dah ditapuk tu, qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Jadi bererti Allah qadakan kejayaan, Allah qadakan kegagalan di dunia pada seseorang, itu bukan bukan neraca sama ada Allah redha ataupun tidak pada seseorang. Sebab qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kemungkinan Allah qadakan kejayaan serta Allah redha, dan ada Allah qadakan kegagalan serta Allah redha. Allah qadakan kejayaan tapi Allah tidak redha.
Allah qadakkan kegagalan serta Allah tidak reda. Sebab qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Mana contoh kejayaan? Contoh kejayaan di dunia. Dengan kemenangan, dapat kekuasaan dan ketinggian. Dengan kekayaan, kejayaan dalam kehidupan. Dengan kesihatan. Itu semua kejayaan qada yang manis daripada Allah Subhanahu wa taala. Qada yang pahit, kegagalan sebaliknya lah. Jadi apabila seseorang diqadakkan dengan kemenangan, dapat kekuasaan, dapat ketinggian, ianya adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila ada yang dapat kemenangan, ada yang sebaliknya kegagalan lah, kekalahan. Jadi kekalahan seseorang tidak dapat kekuasaan, ianya adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah qadakkan kemenangan, berarti Allah reda. Ni tak faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Dan Allah qadakkan kemenangan, qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Allah reda kepada siapa? Allah reda kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Radiyallahu anhum wa radu'an. Telah reda oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu, daripada mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala reda. Sama ada atas dunia, Allah qadakkan kejayaan ataupun kegagalan, Allah qadakkan kemenangan ataupun kekalahan, orang yang Allah qadakkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan beramal soleh diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta Allah qadakkan kemenangan atas dunia ni. Yang mana orang yang beriman dan beramal soleh, pasti mereka akan dapat kemenangan yang sebenar-benar, kemenangan yang besar, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Itulah kejayaan yang sebenar-benar, itulah kemenangan yang sebenar-benar, iaitu syurga Allah di hari akhirat kepada mereka yang Allah qadakkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Allah qadakkan kepada orang yang beriman dan beramal soleh tadi dengan kemenangan, dapat kekuasaan di atas dunia. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kurniaan serta ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan serta dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakah neraca Allah reda kepada seseorang kerana kemenangan, kerana mereka di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah neraca seseorang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan qada yang manis kemenangan, ataupun sebaliknya qada yang pahit dengan kekalahan. Yang menjadi neraca seseorang diredai oleh Allah adalah keimanan dan melakukan amal-amal yang soleh. Orang yang Allah Ta'ala reda, pasti Allah Ta'ala kasih. Pasti Allah Ta'ala akan bersama. Orang yang Allah Ta'ala reda, pasti Allah Ta'ala kasih. Pasti Allah Ta'ala akan bersama. Siapakah yang Allah Ta'ala kasih? Siapakah yang Allah Ta'ala bersama? Allah Ta'ala kasih kepada innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kasih kepada mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa?
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Siapa yang bertakwa? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala redha kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala bersama, Allah kasih, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kasih akan mereka yang bertakwa. Allah Ta'ala kasih kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada mereka-mereka yang melakukan kebaikan. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa. Innallaha ma'al mu'minin. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang beriman. Innallaha ma'al muhsinin. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang melakukan kebaikan. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala bersama. Sama ada dalam kehidupan dunia, Allah qadakkan kemanisan, ataupun Allah qadakkan perkara yang pahit. Neraca, orang yang Allah Ta'ala redha adalah di kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Bukan neraca penilaian Allah Ta'ala redha apabila Allah qadakkan kejayaan atas dunia. Bahkan kita boleh melihat siapakah yang paling berjaya atas dunia sekarang yang diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang atas dunia ni, hak atas-atas tu, kuasa-kuasa besar tu, kuasa besar ke pemerintahan ke, kuasa besar ekonomi ke, kuasa besar apa pun, Allah qadakkan berada di tangan mereka-mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah qadakkan kejayaan, maka Allah tak redha, jelas pasti Allah tak redha sebab mereka di kalangan orang-orang yang kufur. Jadi kita mati molek qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Allah qadakkan kebaikan serta Allah redha. Allah qadakkan kejahatan serta Allah tak redha. Orang yang Allah qadakkan kebaikan serta redha, orang yang Allah qadakkan kejahatan serta Allah tak redha, Allah qadakkan pada masa yang sama dengan qada yang manis kejayaan di dunia, dengan qada yang pahit kegagalan di dunia. Yang menentukan, yang menjadi neraca Allah Ta'ala redha adalah kepada mereka yang Allah Ta'ala qadakkan perkara baik, iaitu beriman dan beramal soleh. Sebab terkadang apabila Allah qadakkan dengan kemenangan, contohnya Allah qadakkan dengan kemenangan. Bila Allah qadakkan kemenangan, itulah menjadi neraca. Kami yang Allah qadak ke kemenangan, pasti Allah redha kepada kami. Pasti Allah kasih akan kami. Pasti Allah bersama dengan kami. Allah akan kasih kepada seseorang, mereka yang Allah qadakkan kemenangan, kalau Allah qadakkan mereka di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Itu neraca Allah Ta'ala redha. Bukan kemenangan tu menjadi neraca Allah Ta'ala redha. Tapi orang tidak faham akidah, dah kemenangan qada Allah. Bila Allah qadakkan kemenangan, berarti Allah redha lah. Kalau Allah tak redha, Allah tak qadakkan kemenangan. Ini jahil akidah. Allah yang qadakkan kemenangan. Kalau Allah Allah qadakkan kemenangan, berarti Allah bersama dengan kami. Kalau Allah tidak bersama, pasti Allah tidak qadakkan kemenangan. Ini orang jahil dalam bab akidah. Menang. Didakwakan dengan Allah redha, Allah bersama, Allah kasih, Allah berkati, sampai masa jatuh. Lepas tu macam mana pula? Sampai masa kalau, macam mana pula? Allah redha kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Sama ada Allah qadakkan kemenangan, ketinggian, ataupun Allah qadakkan kekalahan dan kejatuhan. Neracanya adalah sama ada Allah qadakkan perkara baik, iman dan ta'ah, ataupun Allah qadakkan perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah qadakkan perkara baik, keimanan dan ketakwaan, Allah redha pada seseorang. Walaupun atas dunia Allah qadakkan bagai-bagai. Mungkin Allah qadakkan dengan kejayaan,
dan sebaliknya Allah qadakkan dengan kegagalan. Tapi Allah Ta'ala redha bila Allah qadakkan kebaikan, keimanan dan ketakwaan. Ini kena ambil faham molek. Ada juga mereka yang sentiasalah diqadakkan dengan kegagalan. Sentiasa diqadakkan dengan kegagalan, dengan kekalahan demi kekalahan. Qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu masa Allah Ta'ala qadakkan kemenangan. Sampai satu masa Allah qadakkan dengan kemenangan. Bila Allah qadakkan dengan kemenangan, ini pun jahil akidah, Allah telah qadakkan kemenangan pada kami kerana Allah telah redha kepada kami. Jadi berarti selama ni tak pernah menang-menang, makna Allah tak redha. Jadi Allah redha sekarang barulah. Sebab baru sekarang menang. Jadi sekarang ni Allah qadakkan kemenangan. Sebelum tu dengan kekalahan demi kekalahan. Qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah qadakkan dengan kemenangan. Bila Allah qadakkan dengan kemenangan, maka timbullah kata-kata, kami diqadakkan dengan kemenangan kerana Tuhan redha kepada kami. Tuhan redha pada kami sekarang barulah. Sebab sebelum ni sentiasa kalau Allah tak redha. Ini jahil akidah. Lepas tu macam mana kalau di masa akan datang Allah qadakkan kekalahan kembali, berarti Allah kembali tidak redha. Allah redha kepada mereka yang Allah qadakkan beriman dan beramal soleh, sama ada Allah qadakkan kemenangan ataupun Allah qadakkan kekalahan. Neraca Allah redha atau tidak bukan pada qadak yang manis ataupun qadak yang pahit. Neracanya Allah qadakkan perkara baik, iman dan ta'ah, Allah redha. Allah qadakkan perkara jahat, kufur dan maksiat, Allah tidak redha. Ini kena faham molek. Ini dalam pembicaraan akidah. Maknanya segala-galanya yang berlaku memang qada Allah Subhanahu wa ta'ala, qada yang manis ataupun qada yang pahit. Kemudian sambil-sambil saya tengok jam. Sebab kira hak selok yang ke-16 ni sambungan dah daripada selok hak minggu lepas yang ke-15. Nampaknya untuk selok yang ke-16 ni masih lagi berkaitan dengan qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Masih lagi bicara di situlah. Masih lagi bicara di situ. Jelas bagi kitanya Allah Ta'ala qadakkan baik, iman dan ta'ala redha. Allah qadakkan kejahatan serta Allah tidak redha. Kemudian dalam kehidupan tu Allah qadakkan macam mana, itu terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat sekarang contoh qada Allah Subhanahu wa ta'ala di Palestin, di bumi Anbiya, di kalangan orang-orang yang beriman. Apa qada Allah Subhanahu wa ta'ala sekarang kepada mereka? Mereka sentiasa diqadakkan dengan kekalahan, dengan pernindasan. Siapakah yang Allah qadakkan sekarang di bumi Palestin dengan kemenangan dan kekuasaan? Iaitu di kalangan Israel laknatullah. Itu qada Allah. Kepada orang Palestin, Allah qadakkan dengan ujian, kekalahan dan penindasan. Allah qadakkan kepada Yahudi laknatullah dengan kemenangan dan kekuasaan dan bagai-bagai. Jadi, kalau Allah qadakkan kepada orang Palestin kekalahan dan juga penindasan, Allah tak redha. Allah redha sebab Allah qadakkan mereka di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Yahudi laknatullah, Allah tak redha, Allah laknat. Walaupun Allah qadakkan pada masa sekarang atas dunia dengan kemenangan dan ketinggian kekuatan. Itu jelas. Qada Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kalau kemenangan itu menjadi neraca Allah redha, jadi di bumi Palestin, Israel Allah Ta'ala redha. Padahal merekanya dimurkai, dilaknati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu kena faham. Jelaslah di situnya. Sebab naiknya kekuasaan, kita pergi pada naiknya satu-satu kerajaan adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik mana-mana kerajaan, ianya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sentiasa baca dalam wirid sembahyang kita. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau kurniakan kerajaan kepada sesiapa yang engkau kehendak, ya Allah, dan engkau cabut kerajaan daripada sesiapa yang engkau kehendak, ya Allah. Jadi naik satu-satu kerajaan kehendak Allah, jatuh satu-satu kerajaan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu, mana yang Allah Ta'ala redaknya? Allah Ta'ala redak kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Allah mengqadakkan, Allah mengkurniakan, memberi kerajaan, itu kehendak Allah. Allah menjatuhkan kerajaan, itu kehendak Allah. Kehendak Allah, qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Allah kurniakan kerajaan kepada Nabi Sulaiman AS. Allah kurniakan kerajaan kepada Nabi SAW. Allah kurniakan kerajaan kepada Fir'aun dan Namrud. Itu semua kehendak engkau, ya Allah. Allah reda kepada yang beriman dan beramal soleh. Tapi kerajaan Nabi Sulaiman AS, kehendak engkau, ya Allah. Kerajaan Nabi Muhammad SAW, kehendak engkau, ya Allah. Kerajaan Namrud Fir'aun, kehendak engkau, ya Allah. Allah reda kepada yang beriman dan beramal soleh. Tapi Allah beri kerajaan kepada mereka yang Allah kehendak. Allah cabut kerajaan daripada mereka yang Allah kehendak. Kehendak Allah, reda Allah tidak berlaziman. Ini kena ambil perhatian molek. Sebab kemenangan dapat menguasai kerajaan contohnya selalu dikaitkan dengan reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat-sangat tak betul. Kaitkan kemenangan, dapat kekuasaan sebab Allah reda, Allah bersama. Kalau Allah tak reda, kalau Allah tak bersama, Allah akan qadakkan kemenangan. Ini jahil akidah. Qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Kalau mereka yang dikurniakan kerajaan, di kalangan mereka yang Allah Ta'ala qadakkan beriman dan masalah, Allah Ta'ala reda kepadanya. Sama ada Allah kurniakan kerajaan ataupun Allah jatuhkan kerajaan. Itu sahaja. Allah reda, Allah kasih, Allah bersama kepada mereka yang beriman dan mereka yang beramal soleh. Kemudian ada sedikit masa lagi ni. Saya nak pergi kepada reda Allah dan suruh Allah. Kita bicara tadi qada Allah dan reda Allah tidak berlaziman. Kemudian hak reda dengan suruh berlaziman. Allah reda serta Allah suruh serta Allah reda. Jadi bererti apabila qada Allah dan reda Allah tidak berlaziman, bererti qada Allah dan suruh Allah tidak berlaziman. Allah qadakkan seseorang beriman dan beramal soleh serta Allah suruh seseorang beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala reda seseorang kufur dan maksiat. Allah tidak menyuruh mereka kufur dan maksiat. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak menyuruh dengan perkara fahsyak. Tapi fahsyak tu adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qada Allah, reda Allah tidak berlaziman. Reda Allah dan suruh Allah berlaziman. Jadi kita balik kepada qada Allah dan suruh Allah samalah tidak berlaziman. Ada dalam satu program yang besar. Program ni bukanlah secara terbuka dalam dewan yang besar. Tetapi program ni live. Apa ni sekarang ni program ni live.
Dalam dewan yang besar. Tapi program ni live. Bila live ni satu dunia lah. Dalam program tu ada orang Islam dan ada orang bukan Islam. Ada orang Islam dan ada orang bukan Islam. Ada dalam satu ucapan. Ada satu ucapan yang buat ucapan ni menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyuruh semua kita menjadi orang yang beriman. Allah tidak menyuruh semuanya jadi orang yang beriman. Masuk Islam dan beriman. Allah tak suruh semua, dia kata. Sebab apa Allah tak suruh semua? Sebab Allah tak kehendak semua kan? Kalau Allah suruh semua, Allah akan kehendak semua jadi beriman. Maka Allah suruh semua beriman lah. Dia letak gitu. Kalau Allah suruh semua beriman, pasti Allah akan kehendak. Allah akan jadikan kun fayakun. Berimanlah kamu semua. Maka berimanlah kesemuanya. Tapi Allah buat tak seumpama tu. Allah tak buat seumpama tu. Yang Allah qadakkan macam mana? Sebahagian sahaja ahli dunia, 1/4 sahaja ahli dunia yang beriman. Sebahagian besarnya kufur kepada Allah. Berarti Allah tidak suruh jadi beriman belaka. Ini satu kenyataan yang sangat jauh terpesong. Tapi malangnya, kenyataan ini tidak diambil perhatian oleh mereka-mereka yang berkenaan. Sangat jauh terpesong. Dia letak berlaziman. Apabila Allah qadakkan sebahagian sahaja yang beriman, mana Allah suruh sebahagian je lah berimannya. Bukan Allah suruh semua. Kita qada Allah, suruh Allah tidak berlaziman. Allah suruh serta Allah qada serta Allah suruh. Allah qada serta Allah tidak suruh. Allah qada beriman dan masalah serta Allah tak suruh. Beriman dan masalah. Allah qada kekufuran. Tapi Allah tidak suruh kekufuran. Sebab qada Allah, suruh Allah sama dengan reda Allah tidak berlaziman. Edak dikira bila Allah tidak qadakkan beriman belaka, berarti Allah tidak suruh semuanya jadi beriman. Sebab Allah tak lakukan. Kalau Allah suruh semua jadi beriman, Allah buatlah. Kun fayakun. Berimanlah kesemuanya. Maka kesemuanya akan beriman. Tapi Allah buat tak seumpama tu. Allah tidak qadarkan seumpama tu. Berarti Allah tidak suruh kesemuanya menjadi orang Islam yang beriman. Ini kenyataan yang sangat terpesong. Hikmah Allah utuskan Rasul adalah supaya sekaliannya beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah tidak qadakkan. Sebab apa? Qada Allah, suruh Allah tidak berlaziman. Itu kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perkara baik Allah qadakkan serta Allah suruh. Perkara jahat Allah qadakkan serta Allah tidak suruh. Itu je. Kalau Allah kehendak beriman belaka, jadi beriman belaka lah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-99, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jikalau menghendaki oleh Tuhan engkau yang Muhammad akan bahawa beriman oleh sekalian ahli dunia, nescaya akan berimanlah sekalian mereka yang ada di dunia. Kalau Allah kehendak. Tapi Allah tidak kehendak. Tapi Allah suruh tak beriman belaka. Hikmah Allah Ta'ala utuskan Rasul supaya Rasul menyuruh supaya kesemuanya beriman. Walaupun Allah tidak kehendak kesemuanya beriman. Sebab qada Allah, suruh Allah tidak berlaziman. Allah menyuruh supaya semuanya beriman. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-158. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard
La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulih. Sehingga akhir ayat. Kata alimu ya Muhammad. Kata alimu ya Muhammad. Wahai manusia. Sesungguhnya aku utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Aku ni adalah utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Allah mana ni? Allah yang baginya kerajaan langit dan bumi, yang tiada Tuhan melainkan Ia, Allah yang menghidup dan mematikan. Jadi, aku ni adalah utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Apa yang diperintahkan pada Rasul supaya kata kepada manusia. Allah Ta'ala perintah pada Rasul, fa'aminu billahi wa rasulih. Maka hendaklah beriman oleh kamu sekaliannya dengan Allah dan dengan Rasul. Tengok. Allah memerintahkan kepada Nabi supaya seru kepada manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ni adalah utusan Allah kepada kamu sekaliannya. Apakah perkara yang diperintah oleh Allah kepada Rasul supaya perintah kepada manusia? Allah perintahkan Rasul supaya perintah pada manusia. Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka hendaklah beriman oleh kamu sekaliannya dengan Allah dan Rasul. Maknanya Allah menyuruh dan memerintah kepada semua manusia beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Itu hikmah diutuskan Rasul. Tapi Allah tidak kehendak beriman sekalian manusia. Tapi Allah menyuruh. Tiba-tiba dikatakan bahawa Allah tidak suruh jadi beriman belaka. Sebab apa? Sebab Allah tidak kehendak jadi beriman belaka. Allah suruh jadi beriman belaka. Tapi Allah tidak kehendak jadi beriman belaka. Mana kehendak qada Allah? Macam sekarang lah. Sebahagiannya beriman, beramal soleh. Sebahagian tidak beriman dan tidak beramal soleh. Itu kehendak Allah. Tapi Allah menyuruh kepada semua manusia supaya beriman dan beramal soleh. Allah menyuruh pada semua manusia supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak qadakan semua manusia beriman dan beramal soleh, dan Allah tidak qadakan semua manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah, suruh Allah tidak berlaziman. Jadi hak ceramah macam tadi tu, Allah tidak suruh jadi Islam belaka. Allah tidak suruh jadi beriman belaka. Sebab Allah tidak kehendak pun, dia kata. Allah tidak buat pun. Bercakap seumpama tu pula, ada di kalangan duduk depan tu orang bukan Islam. Jadi orang bukan pun dengar, oh begitu. Allah Ta'ala tak suruh jadi Islam belaka, jadi beriman belaka. Kenapalah orang Islam sentiasa berdakwah supaya orang bukan Islam masuk pada agama Islam, beriman dengan Allah dan Rasul. Walaha Allah tidak suruh pun beriman, masuk Islam dan beriman sekalian. Itu sangat-sangat salah kenyataan yang seumpama tu. Tapi malangnya kenyataan itu jadi berlalu begitu sahaja. Walaupun jelas terpesong daripada jalanan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah kita, qada Allah, reda dan suruh Allah tidak berlaziman. Allah qadakan perkara baik serta Allah reda dan suruh. Allah qadakan perkara jahat serta Allah tidak reda dan tidak suruh. Dan Allah qadakan bagai-bagai dalam kehidupan kita dengan qada yang manis, dengan qada yang pahit. Itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah qadakan perkara manis, Allah qadakan perkara pahit. Yang mana Allah reda hanya kepada mereka yang Allah qadakan beriman soleh. Sama ada Allah qadakan perkara manis kepadanya ataupun Allah qadakan perkara pahit kepadanya sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang Allah qadakan kejahatan, kufur dan maksiat, Allah tidak reda kepada mereka walaupun Allah qadakan perkara manis, perkara yang ketinggian atas dunia sekalipun. Allah qadakan kebaikan serta Allah reda dan suruh. Allah qada perkara jahat serta Allah tidak reda dan Allah tidak suruh. Jadi insya-Allah di selok akan datang saya akan pergi pula kepada
kita wajib redha akan sekalian qada Allah Subhanahu wa taala, termasuk qada yang jahat. Kita wajib redha akan qada Allah termasuk qada yang jahat daripada sudut mana, daripada aspek mana, insya-Allah di selok akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita masa yang diberkati oleh Allah, yang mana Allah peluangkan masa kita, Allah permudahkan masa kita untuk kita sentiasa menambah ilmu pengetahuan kita, terutama ilmu berkaitan dengan akidah, ilmu berkaitan dengan pegangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.